Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan AD 2443 ini akan membentangkan tentang falsafah Barat dan kesannya terhadap pemikiran Islam. Untuk pembentangan pengenalan yang pertama, saya Nur Alina Biha binti Azizi akan memulakan. Jadi, apa itu Islam? Islam dari segi bahasa berasal daripada kata dasar salama yang membawa maksud taat dan patuh, aman dan damai serta terlepas daripada kekurangan zahir dan batin. Manakala Islam dari segi istilah syarak pula ialah tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa itu iman? Iman berasal daripada kata dasar al-am yang bererti aman, iaitu tiada rasa takut. Pengertian iman dari segi istilah ialah mempercayai Allah dan Rasulnya dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa rasa syak dan ragu. Di dalam Islam, umat Islam mempunyai dua pegangan, iaitu mengikut Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, manakala Sunnah pula merujuk kepada tradisi dan amalan Nabi Muhammad yang menjadi model untuk diikuti oleh umat Islam. Iman amat berkait rapat dengan kejayaan, keruntuhan, kemajuan dan kemunduran sesuatu tamadun. Ini kerana semakin meningkatnya iman sesuatu tamadun, maka ia akan semakin maju menuju kegemilangan di dunia dan di akhirat. Sebuah tamadun akan menuju kehancuran apabila keimanan sesuatu bangsa semakin luntur akibat diliputi oleh kemaksiatan dan kekufuran disebabkan tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, bilakah kedatangan Barat dalam dunia Islam? Pada awal abad ke-20, dunia Islam menghadapi cabaran pemikiran Barat, pemikiran hebat yang datang daripada peradaban Barat. Dengan cendekiawan-cendekiawan yang berfikiran sekular dan liberal di kalangan umat Islam yang giat mempromosikan idea-idea dan nilai Barat. Oleh kerana itu, pada masa kini, pemikiran Barat semakin banyak mencampuri dan semakin menyesatkan umat Islam. Pemikiran-pemikiran Barat mulai memberi kesan terhadap budaya dan amalan umat Islam sejagat sehingga menyebabkan semakin ramai umat Islam mulai terpengaruh dengan pemikiran Barat. Assalamualaikum, nama saya Nur Akilah binti Nizam. Hari ini saya akan terangkan tentang penyataan masalah dalam falsafah Barat dan kesannya terhadap pemikiran Islam. Ini terbagi kepada 4, iaitu pemikiran, sosial, politik dan juga ekonomi. Untuk pemikiran, ia dapat melemahkan iman dan mengoyakkan akidah serta keyakinan terhadap kuasaan Allah SWT. Ia akan memberi kesan keraguan terhadap para rasul, para malaikat dan juga Al-Quran. Seterusnya adalah sosial. Untuk sosial, ia akan merubah perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak dan juga gaya hidup. Ini amat sukar kerana ia menyebabkan kekosongan dalam jiwa dan diri dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang untuk seseorang individu. Seterusnya kepada politik. Untuk politik, aliran politik Barat tertanam di dalam jiwa di negara-negara Islam seperti kapitalisme dan juga sosialisme. Ia mempengaruh pangkat dan juga kekuasaan bertangan dengan politik Islam. Seterusnya ekonomi. Ekonomi lahirnya 2 bentuk ekonomi, iaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sosialis yang bermanfaatkan kekayaan dan material semata-mata. Jadi sekalipun falsafah Barat yang banyak memberi kesan terhadap umat Islam, kesemua ini memberikan impak dan juga cabaran baru dalam proses pembangunan masyarakat Islam secara menyeluruh. Alright. Kita akan pergi kepada objektif kajian untuk falsafah Barat dan kesannya terhadap pemikiran Islam. Objektifnya adalah, pertama adalah mengkaji persepsi masyarakat Islam terhadap falsafah Barat. Kedua, menyelidik cabaran-cabaran fahaman ideologi Barat dalam kalangan masyarakat. Dan seterusnya, mengenal pasti kesan atau implikasi falsafah Barat terhadap pemikiran Islam.
Assalamualaikum. Kini kajian literatur di mana terdapat 3 bahagian, iaitu persepsi masyarakat Islam terhadap falsafah barat, di mana terdapat definisi serangan pemikiran atau ideologi ini dikenali sebagai al-ghuzwu al-fikri dalam bahasa Arab, di mana ia juga terkenal, istilah ini sangat terkenal dalam kalangan umat Islam, dan juga ia membawa maksud karakteristik seperti brainwash, thought control dan ideologi reform, di mana setiap ideologi ini cuba untuk memperdayakan pihak luar menggunakan pelbagai cara, di mana serangan pemikiran bermula dengan usaha barat dan nilai kekuatan yang ada dalam diri umat Islam saja sebagai benteng untuk mereka mempertahankan diri mereka, di mana barat juga telah seperti kejadian barat juga telah mencipta pengklonan manusia, di mana ia memberikan kesan kepada generasi yang akan datang langsung merosakkan zuriat manusia, di mana perkara ini akan menyebabkan kelangsungan zuriat manusia ini rosak, dan ini menyebabkan umat Islam amat menentang dan sekeras-kerasnya tentang perkara-perkara ini. Seterusnya, cabaran ideologi barat terhadap kalangan masyarakat Islam, di mana Metodologi kajian. Apa itu metodologi kajian? Metodologi kajian adalah kaedah yang digunakan dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan, mengorganisasi dan menilai data dengan melibatkan teknik-teknik yang tertentu. Tujuan metodologi adalah untuk membantu kami memahami dengan lebih terperinci tentang kaedah yang akan diaplikasikan dengan membuat huraian tentang proses kajian. Objektif yang digunakan dalam kajian ini ialah mengkaji persepsi masyarakat Islam terhadap falsafah barat. Metodologi kajian mempunyai 4 kaedah, iaitu kaedah yang pertama ialah kawasan kajian. Kami memilih kawasan beribadah masyarakat Islam seperti masjid dan surau sebagai lokasi untuk menjalankan kajian tentang falsafah barat dan kesannya terhadap Islam. Lokasi ini adalah strategik dan tepat untuk mengetahui pengetahuan dan pandangan masyarakat Islam mengenai falsafah barat. Kaedah yang kedua adalah skop kajian. Responden bagi kajian falsafah barat dan kesannya terhadap pemikiran Islam adalah dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada sumber bahan ilmiah, jurnal, sumber internet dan sebagainya. Yang ketiga adalah instrumen kajian. Instrumen kajian adalah satu medium yang digunakan oleh pengkaji ketika menjalankan kajian penyelidikan. Instrumen kajian digunakan sebagai asas bagi memperoleh data yang disediakan oleh pengkaji kepada responden untuk mencapai objektif kajian. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah melalui soal studi yang dibahagikan mengikut objektif kajian. Soalan kaji selidik ini berdasarkan 3 objektif utama dan penggunaan carta bar digunakan bagi menunjukkan hasil dalam dapatan kajian ini. Hai, Assalamualaikum. So, hari ini saya nak terangkan ataupun membincangkan pasal falsafah barat merangkumi pemikiran Islam. So, saya dapat tugasan untuk dapatan kajian dan perbincangan. So, tugasan saya basically pasal untuk mendapatkan data daripada masyarakat Malaysia untuk menerima respon-respon untuk mengetahui diorang punya atau mereka punya opinion lah ataupun pendapat mereka. So, saya membuat 2 metod, iaitu bagi borang kaji soal sidik secara tangan atau by hand, tapi disebabkan COVID-19 ataupun virus yang dah melanda Malaysia ni, so gerakan saya agak terbatas. So, saya dapat collect dalam 4 borang macam tu. So, saya gunakan metod kedua dengan menggunakan Google Form. So, Google Form ni lagi mudah lah. So, macam
yang gambar kiri ni macam orang jawab exam. Tapi itulah, saya ada 3 bahagian. Satu bahagian ada 10 soalan. 3 bahagian 30 soalan, tercampur profil responden ada 36 soalan. So tambah lagi 4, dah jadi soalan SPM. Tapi tak apa. So bahagian pertama saya akan bincangkan pasal mengkaji persepsi masyarakat Islam terhadap falsafah barat terhadap pendidikan. Bahagian kedua menganalisis perbezaan di antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dari segi sumber dan matlamat. Yang ketiga mengenai pasti kesan ataupun implikasi falsafah barat terhadap pemikiran Islam. So ini adalah profil-profil responden yang saya dah collect seramai 30 orang. So majoritinya adalah lelaki 21 tahun hingga 30 tahun, daripada keturunan Melayu. India ada sedikit dan 12.5% sebab Islam bukannya merangkumi bangsa. So Islam adalah agama. So itu ada pekerjaan, pendidikan dan juga bukan pekerjaan lagi sekali, tapi pendapatan kasar sebuah rumah. So bahagian pertama ya, mengkaji persepsi masyarakat Islam terhadap falsafah barat terhadap pendidikan. So di bahagian ini saya dapat collect data yang di mana masyarakat Malaysia bukannya tidak tahu, tetapi tidak cakna ataupun tidak dapat information mungkin sebab benda tu tidak meluas saya rasa. So contohnya soalan saya, adakah kesan falsafah barat adalah dari segi positif. So daripada responden yang saya terima masih 50-50 di mana 41.2% tidak pasti, 7.1% ya. So selebihnya adalah tidak lah. Tu bukan 50-50 tapi masih dalam keadaan yang bukannya secara majoriti. Soalan kedua, adakah menjejaskan pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya? Masih dengan jawapan yang mereka tidak semua masyarakat Malaysia bersetuju dengan satu jawapan. Okey, ada yang ya, tidak pasti dan juga tidak. So soalan essentialism, perennialism, progressivism, reconstructivism, keempat-empat berikut merupakan aliran falsafah barat dan mereka juga tidak tahu tentang aliran-aliran tersebut. So kita tidak bersalahkan mereka sebab perkataan-perkataan berikut juga bukannya sebagai norma ataupun normal untuk seseorang pelajar ataupun masyarakat. So ia normal kalau seorang pelajar belajar pasal benda ni. So benda ni kita kena cari lah. So benda ni ilmu. So kita digalakkan untuk mencari ilmu. So soalan seterusnya, adakah anda menggunakan aliran falsafah, adakah dengan menggunakan aliran falsafah tersebut telah memberikan impak yang negatif? So majoritinya tidak pasti. So jawapan yang ini relate kepada soalan yang tadi, bahawa mereka tidak tahu pun falsafah berikut. So wajarlah untuk mereka tak pasti pasal ini. So bahagian yang kedua menganalisis perbezaan di antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dari segi sumber dan maklumat. 58.8% mengetahui perbezaan tersebut. So 70.6% setuju pendidikan penyatuan ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran merupakan teras pendidikan. Manakala mengikut falsafah barat, adakah penting menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian? Mereka masih majoritinya mereka yang tidak pasti, mereka memilih jawapan tidak pasti dan juga memilih jawapan ya. Di mana 41.2% masing-masing sama dengan jawapan ya dan juga tidak pasti, dan selebihnya dengan jawapan tidak lah. So soalan berikut, adakah anda berpendapat kedua-dua perbezaan falsafah pendidikan dari segi sumber dan maklumat mempunyai kesan positif yang sendiri? So yang ini mereka bersetuju sebab mereka berpendapat masing-masing ada kesan positif.
daripada falsafah barat ataupun falsafah pendidikan Islam. So masing-masing ada positif. So wajar kita dapat respon yang majoritinya beginilah. So yang ketiga, mengenal pasti kesan implikasi falsafah barat terhadap pemikiran Islam. So 61.1% setuju pemikiran umat Islam diserang ideologi barat yang memberi implikasi terhadap iman. So 61.1% berpendapat sekularisme telah tular di Malaysia. So benda ni saya tak boleh nak nafikan lah, sekularisme pun telah tular di Malaysia ni bukannya dalam setahun 2 tahun. So kita tak boleh nak banteras. Kita boleh banteras tapi benda tu bukan mengambil masa yang singkat lah. So dapat jawapan yang macam tu lah. Mereka setuju benda sekularisme ni telah tular di Malaysia. So mereka juga majoriti percaya wujud pihak yang menafikan unsur agama, macam stats yang saya dah tunjuk tu 55.6%. So memang bagi saya personally memang betul wujud, sebab kita khususnya di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada berbilang kaum, berbilang agama, berbilang kepercayaan. So contohnya macam ada setengah kepercayaan, mereka nampak botol, okey ini botol, diorang tak nampak Tuhan, diorang menolak kepercayaan kepada Tuhan. Macam tu. Macam kita lain, kita sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai Tuhan, malaikat, Nabi Rasul, walaupun kita tak nampak benda tu kan. So benda tu memang betul wujud di dalam kalangan rakyat Malaysia. So itu je. So saya minta maaf agak laju sebab yelah masa mencemburui. So saya nak berterima kasih kepada sesiapa yang memberi respon ataupun responden saya menjawab soalan SPM ni. Tapi tak apa, terima kasih. So itu je kot. Assalamualaikum. Okey. Kesimpulan untuk falsafah barat dan kesannya terhadap pemikiran Islam adalah dari segi persepsi masyarakat yang beragama Islam, falsafah barat ialah kebanyakan dari mereka mempunyai pengetahuan secara umum berkenaan dengan falsafah tersebut, dan ramai juga tidak mengambil tahu tentang perkara ini. Jadi dengan itu, mereka bersetuju bahawa falsafah barat memberi kesan yang positif terhadap pendidikan di Malaysia. Dan manakala separuh daripada masyarakat Islam menyatakan ianya adalah kesan yang positif, dan ada separuh yang mengatakan ianya adalah kesan yang negatif. Seterusnya, masyarakat Islam bersetuju bahawa falsafah barat mampu memisahkan agama dari segenap bidang kemanusiaan termasuk politik, pentadbiran negara, sosial dan juga ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kefahaman barat yang tidak selari dengan syariat, dan juga cara pemikiran Islam. Dia menyebabkan sesetengah pihak telah menafikan kebergantungan manusia kepada unsur agama. Sekian dari saya. Terima kasih.